Syatira? Syatira dah, Syatira. Ya. Dah tengok belum lecture chapter 8? Sekejap, sebelum tu nak tanya. Tengok yang Inter- mula-mula je. Ingat yang mula-mula je. Okay. Mira nak tanya, internet connection dekat college okey ke? Kadang-kadang. Tak selancar masa kamu kat rumah? Ha. Ya. Betul. Kadang okey. Alamak. So bila kamu tak okey ni, jadi bila kita nak communicate dia lagi teruk lah rasanya. Kan bila nak tunggu kamu punya respon pun loading lah. Okay, baik. So chapter 8, apa yang ada dalam chapter 8? Okay. So, Mina present dulu. Mind map chapter 8. Okay. Okay, so kamu nampak apa yang Mina present kat sini? Nampak, madam. So, ini ialah mind map untuk chapter 8, differentiation. Jadi, kalau kamu dah tengok lecture, chapter 8 kita ada berapa lecture chapter 8? Berapa jam kita akan belajar chapter 8? 5 jam. 5 jam. So, maksudnya 5 jam kuliah untuk chapter 8. Okay, chapter 8 ialah berkaitan dengan differentiation. Kalau kamu tengok dekat sini, okay, differentiation. Okay. Dalam chapter 8, dia tak banyak sangat berkaitan dengan permainan-permainan ayat dia. Maksud madam, dia lebih kepada soalan dan penyelesaian. Maksudnya chapter 8 kamu memang kena banyak sangat-sangat buat latihan. Okay. Sebab dalam chapter 8 dia hanya bagi acuan. Dia bagi satu bentuk. So, bila kamu dapat satu bentuk tu, kamu tahu acuan yang mana nak guna. Macam tu. Dia tak ada bunga-bunga. Maksud madam bunga-bunga ni, contoh macam chapter berapa yang bunga-bunga? Chapter 3, sequences. Ayat-ayat panjang-panjang. Kan? Ayat panjang-panjang kena baca, faham. Lepas tu keluarkan maklumat. Lepas tu kena selesaikan. Okay? Chapter 8 dia tak ada ayat panjang-panjang. Chapter 8 dia straightforward sahaja. Okay? Dia suruh selesaikan differentiation, soalan, function ni. Dia tak ada ayat-ayat panjang-panjang. So basically differentiation kamu kena faham apa bentuk-bentuk yang ada. Apa acuan-acuan yang ada dalam chapter 8. Okay? So mari kita tengok. Okay, dalam chapter 8 differentiation kita akan mulakan dengan 8.1. Okay, derivative of a function. Okay, kamu kena tahu benda ni sikit je. Benda ni sikit tapi penting. Sebab apa? Sebab dalam soalan possible dia akan tanya soalan, dia akan minta differentiate by using first principle. Nampak dekat sini dia kata first principle. Nah, this is first principle. How? Macam mana cara first principle? Okay, semua buka mic, sebut kat madam. First principle, buka mic. First principle. Lagi. First principle. First principle. Sebut elok Pearl, dengar Pearl kat belakang tu. Okey, sebab apa madam nak kamu sebut? Bila kamu sebut, so maksudnya kamu dah, nanti bila kamu jawab soalan, kamu tanya, oh first principle benda ni. Madam tahu, madam je sebut. Kalau madam sebut, madam je tahu. Kamu tak sebut-sebut pun. Saya kamu, tu madam, yang tu apa dah? So, first principle. Ingat betul first principle. First principle ni macam mana? So, kalau kamu tengok di sini, okay. By using first principle bermaksud kita akan derivative fx, f prime x equals to, kita akan menggunakan pengetahuan chapter 7, limit. Di mana kita ambil lim h approaching to 0. H approaching to 0
Okay, and then in bracket, big bracket, fx plus h minus fx over h. Macam tu. Ni bentuk yang pertama. Ni bentuk yang pertama. Yang kamu kena tahu. Sekejap lagi kita tengok pattern soalan. Asalkan kamu kena tahu bentuk ni. Kewujudan bentuk ni. Kamu kena tahu kewujudan bentuk ni lah. Okay. Main thing, the main point dia ialah fx plus h minus fx over h. Jadi kita tengok dia punya soalan. Tu 8.1. 8.1 dia yang tu sahaja. Okay. Yang tu yang penting. Okay. And then kita akan go to 8.2, rules of differentiation. Okay. Dalam rules of differentiation ada banyak. Okay. Rules ni lebih kepada macam acuan. Bentuk. Apa acuan yang ada dalam differentiation? Apa bentuk yang ada? Okay. Jadi, kita tengok dekat sini. Okay. Rules of differentiation number 1. Okay. So, number 1. Fx equals to k. Bermaksud, apa maksud yang diberi di sini ialah sekiranya, okay, dengar betul ya. Sekiranya function yang diberi ialah constant sahaja. Contoh, fx equals to 5. Constant ingat balik pengetahuan kamu. Apa maksud constant? Constant ialah any value, real value. Okay, any real value. So 5, jadi differentiate constant is 0. Yang tu saja dia nak abang untuk first rule. Okay, diberi function constant, so derivative of the constant is 0. 0, nampak? Okay, so now let's do the second rule. Okay, second rule di mana dia lebih kepada power rule ni. Okay, lebih kepada power rule. Okay, which is, okay, sekiranya diberi xn. Nampak tak ni? Xn. Macam mana kita nak differentiate? Mudah saja. Nak differentiate-nya ialah n turun bawah, x dan power dia n minus 1. Okay, fx equals to xn. Nampak? So, derivative of the function, we will have n, kita letak sebelah x, macam tu. Kemudian, power dia n minus 1. Okay, n minus 1. Acuan yang kedua. Acuan yang kedua. Okay, now let's move to the third form. Okay, third form. Kxn. Konsep dia sama sahaja. Di mana dia gabungkan constant dengan power rule tu. Okay. Maksudnya di sini ada k, x, n. So, kalau dia minta differentiate, macam mana kalau dia minta differentiate? Jadi, k maintain sahaja. Nampak? K maintain sahaja. Okay. Jadi, kita guna yang ni, x, n ni. Jadi, seperti ini. N, x, n minus 1. Tu acuan dia. Constant maintain. Constant maintain. Okay. Berbeza dengan yang pertama, di mana form yang pertama ni, form yang pertama ni, tak ada x langsung. Hanya constant semata-mata. Okay, hanya constant semata-mata, memang 0 lah. Okay. Untuk acuan yang kedua tu, lebih kepada power rule. Maksudnya x power of n. Mungkin boleh jadi linear, boleh jadi kuadratik, boleh jadi cubic. Okay. N tu depends lah. Jika n power of 1, x1 adalah linear. X2 kuadratik. Contoh. X3. X power of 3 apa? X power of 3. Jadi apa? Class 3x square. Okay, 3x square cubic lah. Okay, mudah saja. Mudah saja. Okay, so tu number 1, number 2, number 3. And then function yang number 4. Okay, function number 4. Function number 4 dah. Rule number 4. Rule number 4 dia nak cakap apa?
Rule number 4 dia nak tekankan ni sahaja. Multiplication. Bukan. Dia nak tekankan addition or subtraction. Okay. Kalau addition or subtraction, just individually. Okay. Contohnya, U, X. So, kita differentiate lah. U prime X. Kalau V, X, kita pun differentiate V prime X. Mudah saja. Nampak tak? Okay. Ni dia nak tekankan pasal operasi tambah and tolak sahaja. Nah. Okay, kemudian yang kelima kita ada product rule. Okay. Baik. 1, 2, 3, 4 tak ada masalah. Nah, 1, 2, 3, 4 simple sahaja. Masuk yang kelima, product rule. Okay, dalam product rule, contoh diberi KFX equals to UX, VX. Di mana kita ada dua function. Okay, dua function dan macam mana caranya kita nak differentiate function yang ada dalam bentuk product rule ni. Okay, so nak differentiate dia ialah V du dx plus U dv dx. Okay, Madam suka ingat V di depan. V du dx plus U dv dx. Sebab apa Madam suka ingat V di depan ni? Okay, ni maksud Madam V depan ni. Kalau V partner dia mesti U prime. Kalau U partner dia mesti V prime. So Madam start dengan V U prime plus U V prime. Sebab apa Madam start dengan V? Sebabnya Madam nak ingat untuk quotient rule sekali. Ni quotient rule yang ke-6. Sebab quotient rule dia akan mula dengan V U prime. Okay, tolak U V prime over V square. Okay. Product rule V U prime equals to V U prime equals to U V prime plus V U prime. Dia tak kisah pun. Okay. Sebab tambah kan. Operasi tambah. Bila operasi tambah doesn't matter. Duduk depan sama macam duduk belakang pun tak ada masalah. Okay. V U prime plus U V prime equals to U V prime plus V U prime. Okay. Tapi Madam prefer untuk ingat yang ni. V di depan U prime. Sebab apa? Sebab Madam nak tolong untuk quotient rule. V U prime minus U V prime. So hanya ubah operasi tambah tolak saja. Kalau produk kita tambah, kalau quotient rule kita tolak. Nampak yang kita tolak? Tolak and then kita bahagi dengan V square. Okay? Tu teknik lah. Taktik kita macam mana nak ingat. Okay. So product rule tak ada masalah kalau terbalik sekalipun. Tapi quotient rule tak boleh terbalik. Nah, quotient rule tak boleh terbalik. Maksudnya V U prime minus U V prime tak sama lah dengan U V prime minus V U prime. Hati-hati. Okay, jangan terbalik. Sebab tu Madam suka ingat V di depan. So V U prime plus U V prime untuk produk. And then untuk quotient, V U prime minus U V prime over V square. Okay. Alright, quotient rule. So, Madam rasa cukup lah kot takat quotient rule. Okay. Madam tak sentuh pun pasal lecture. Okay, tak go through pun lecture note kamu. Sebab apa? Sebab macam Madam cakap tadi lah. Differentiation dia basically memang banyak rule. So, tahu rule mana nak pakai, kamu boleh solve. Tak ada masalah. So, now Madam nak tengok kamu punya solution. Tengok balik. Ni Madam tengok buku A3T2. Okay. So, kat sini A3T2 kalau tengok Mursyid. Mursyid dah buat belum Mursyid? Dah. Dah. Bila sedap tu. Jangan biru dah kan? Tak ada pun. Biru bukan weh. Biru pun. Kamu dah buat belum? Mursyid. Kita buat sampai tutur 2 je. Okey. Kita nak mula balik.
Dia punya Chapter 8. Belum. Oh, saya buat chapter A lah. Dah upload dah? Dah? Tak ada pun. Ya, dekat. Saya boleh kasih ikut. Kita tunggu sebab Upeng. Mana nak Upeng ni? Upeng mana Upeng? Upeng? Dah belum upload. Belum upload? Boleh tengok Ain Nadira. Ain Nadira cerita. Macam tak upload je lagi. Lah. Ain pun tak upload je ke? Ramai yang tak upload lagi. Sekejap. Okay, Syauza dah ada. Baik, Syauza dah jadi mangsa minum. Okay lah, tengok Syauza punya. Okay, kita tengok Syauza sama-sama. Bukan tengok Syauza lah, tengok yang Syauza buat ni. Latihan Syauza ni. Okay. Alright. So semua nampak yang benda tunjuk ni? Nampak. Okay, good. So, tutorial 1 of 7, by using first principle, find. Nampak tak? Okay, dia minta by using first principle. So, kalau dia minta by using first principle tu, kamu kena obey lah sebab dia minta first principle. Ya. Okay. So by using first principle, jadi gunalah first principle. Okay, macam first principle tadi dia tunjuk. Okay. F prime x samalah juga dengan maksud dy dx. Okay, ataupun sama juga maksud dengan y prime x pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Okay. Okay. So, alright, ni ialah bentuk dia, acuan dia. Okay, dy dx equals to lim h approaching to 0, fx plus h minus fx over h. Okay, jadi soalan diberi ialah y equals to 3x plus 1. Okay, jadi kamu just guna acuan dia sahaja. Nampak? So, kamu follow sahaja lim h approaching to 0, 3x plus h. Di mana x kamu berada, di situ perubahan akan terjadi. Contoh, fx equals to 3x plus 1. Fz equals to 3z plus 1. Fx plus 1 equals to 3x plus 1 plus 1. Contoh. Okay, ada bagi lagi. Fx plus z equals 3x plus z plus 1. Okay, jadi maksudnya kat sini, apa sahaja perubahan x di sini, x ni pun berubah. Sini z, sini pun z. Sini x plus 1, sini x plus 1. X plus z, sini pun x plus z. Jadi kamu follow sahaja. Okay. So, jadi di sini kita ubah 3x plus h plus 1 minus 3x plus 1 over h. Okay, and then open the bracket. Bila kita open the bracket, we will have, okay, 3x ni dengan ni boleh potong. Nampak tak? Yang ni dengan yang ni pun boleh potong. Okay. So, leave it 3h over h equals to 1. Kan? Okay, h1 kan? So, ingat balik limit. Ni lebih kepada ingat balik limit kita kan. H approaching to 0, 3. Okay. So, bila kita function kita constant, jadi ini ialah
3 saja. Ingat balik limit kita. Chapter 7. Okay. A settle. B. Okay, B. Tengok B. 4x square minus 7x plus 5. Di mana ada x, di situ akan berubahnya jadi x plus h. Okay. So, kita tengok kat sini ya. So, yang ni ialah untuk f x plus h. Dan yang ni untuk f x. Okay. Dan di sini ialah operasi tolak. Nampak? So, nampak x plus h dia. X plus h. X plus h. Okay. Untuk x dia, nampak ni x. Sini x. Nampak? Kemudian, expand lah bracket tu. Kamu expand. Potong-potong yang mana boleh potong. Okay. Yang mana boleh cancel out. Okay. So, ingat, dia punya teknik dia ataupun idea dia ialah kamu mesti boleh potong H di atas dan H di bawah. Potong. So, H kamu akan hilang. Nah, H akan hilang. So, bila H akan hilang, H di bawah hilang. Okay. Tinggallah macam ni. Okay. Tinggal sebegini. Okay. So, yang ni 8x tambah 4 0 minus 7. So 8x minus 7. Nampak tak? Ingat balik limit kita. Okay, limit kita kan. Kita masukkan h equal to 0. Okay. B. Okay, C pun sama. Nah, C pun sama. Tak ada masalah. Perlu ke Mira tunjuk? Nak explain ke? Perlu Mira explain tak? Tak nak. Jangan tidur ha. Tak mau tidur ha. Tak. Kalau kat rumah bolehlah kamu nak berjalan, ambil makan ke apa kan. Okay, kena tidur pula boleh tu. Okay. So yang C pun lebih kurang sama. Okay, sama je konsep. Pastikan H kamu boleh potong atas bawah. Nak cancel out H yang bawah. Okay, kita nak cancel out H yang bawah. So boleh cancelkan. Jadi kita hanya tinggal H di sini saja. Substitute H equal to 0, kita akan dapat 4x. Okay. Buka game mana? Saya saja dulu. Ni. Buka apa? Kan tak buka apa. Okay, D. Untuk D. D pun sama. Perlu ke Mira tunjuk? Tak perlu. Tak perlu. Sama je konsep. No? Sama konsep. Okay. Number 2. Okay, number 2. Find the derivative in each case. Okay. Untuk number 2, dia tak mention pun first principle. Okay, bila dia tak mention first principle, ikut suka kamu lah. Kamu nak guna bentuk acuan ke ataupun nak guna first principle, ikut suka kamu. Okay. So, kita tengok, y equals to 6x power 4 plus 4x square plus 3x plus 5. Jadi, kita gunalah konsep dia. Okay, macam yang tadi. Mana dia? Dah. Okay, kalau kita tengok tadi ada, kita dah sentuh sampai quotient rule. Okay, 6. Okay, rule yang ke-6. So, yang ni dia melibatkan beberapa rule tadi lah. Okay, ada plus, ada penambahan function. Lepas tu dia ada power rule kat situ. Okay. Jadi, untuk 6x power 4. Okay, so 4 kita letak bawah. 24x cube. Nampak tak? Hati-hati lah bila kamu nak buat contoh lah. Macam mana dia contoh lah. Ada setengah student dia buat macam ni tau. Kamu tengok apa yang dia buat lah. Apa yang dia buat? Apa kesalahan dia?
Apa kesalahan dia? Ashwa, apa kesalahan dia? Apa dia madam? Apa kesalahan yang dia buat kat sini? Kesalahan. Yang kami buat ni, yang madam buat. Bukan kawan-kawan buat yang madam buat. Yang colour merah. Yang kalau merah. Ni Y prime ni. Okay. Bukan sepatutnya dy dx. Oh bukan. Itu tak apa. Y prime pun tak apa. Y prime sama macam dy dx. Tadi kan madam tunjuk dah. Y prime equal to dy dx. Cheng En, apa yang salah kat sini? The first one belum differentiation. Yes. Okay. The first term dia tak differentiate lagi. Okay, ni yang ni. First term ni tak differentiate ni, tapi dia di depan dia letak y prime dah. Ni salah. Okay, salah. Jadi penulisan kamu pastikan betul-betul. Bila kamu nak differentiate tu, differentiate lah betul-betul. Okay. Bila kamu nak tulis final answer tu, okay, tulis final answer betul. Y prime equals to 24x cube plus 8x plus 3. Contoh macam tu. Okay. Kalau kamu nak buat satu-satu dulu, buatlah macam ni. U equals to 6x4. So, U prime equals to 24x cube. Contoh. Okay. Besar dah pula. And then V equals to 4x squared. So V prime equals to 8x UV. W equals to 3x. So W prime equals to 3. Z ikut sekolah lah. 5. So Z prime equals to 0. Contoh. Okay. So bila kita combine kan, F prime equals to 24x cube plus 8x plus 3 0 lah. Macam ni. Faham? Okay. Kalau kamu nak passing satu-satu buat macam tu. Tak apa. Okay, jangan kamu nak passing satu-satu tapi kamu dah letak dalam satu rangkaian dia. The final one. Itu salah. Okay, penulisan yang betul mestilah bila kamu differentiate, letaklah satu baris. Okay, pastikan barisan kamu tu, term semua tu ialah dah differentiate dah. Okay, B. Untuk yang B, okay. Siapa tak faham atau siapa yang ada masalah, tolong cakap. Tolong cakap. Okay, so that madam tahu. Okay, X power of 4. Okay, minus 2X square plus 3. Fx. Jadi, kita differentiate F prime X equals to 4 letak depan. 4. Terus ni X 4 minus 1 minus 2. Okay, 2 depan 2x 2 minus 1. Okay, plus 0. Sebab constant. Constant. 3 tu constant. So, dapat 4x cube minus 4x. Macam tu. Okay. 4 letak bawah. So, 4 minus 1. Yang 2 ni pula constant. Nampak tak depan ada 2 kan? Constant. So, tak apa. Kita maintainkan 2 ni. Okay, 2 ni kita maintainkan. And then, kita selesaikan yang ni. Yang ni ke sini. Okay, 2 letak bawah. So, x 2 minus 1. C pun samalah. C pun sama kat konsep dia. Untuk C. Okay. F prime x equals to 3. Okay.
Kemudian 3 tu kita letak je macam tu sebab dia constant kan. Kita letak saja. Okay, so dalam ni 5 kita turun bawah. X 5 minus 1. Okay. And then kita follow dengan minus 6. Okay. Lepas tu X power of 4. Kita turunkan 4. X 4 minus 1. Macam tu. Okay. So kita akan dapat balik lah. 3 dengan 6 tu kan constant kan. So maintainkan sahaja. Jadi dapatlah seperti yang kawan kamu buat. 15x power of 4 minus 24x cube. Okay. Boleh. Semua boleh. Sudarshan boleh Sudarshan? Ya. Boleh tak? Boleh. Boleh Okay. D. D pun simple sajalah. Macam tadi sama juga D. E. Okay, E. Untuk E, konsep sama saja. Okay, konsep sama saja. Untuk E, memandangkan power dia ialah 2/3. Okay, 2/3. So, kita letak 2/3 di depan. X 2/3 minus 1. Follow saja konsep dia. Okay, follow saja konsep dia. Letak depan, tolak 1. Letak depan, tolak 1. Okay, plus. Okay, ambil yang ni. Okay, 1/2. So, 1/2 letak depan. X 1/2 minus 1. Macam tu. Plus. Constant which is 0. Nampak tak? So yang medium buat ni, medium dah melalui proses differentiation. Ni kita dah differentiate dah. Yang ni pun dah differentiate dah. So yang ni kena differentiate lah. Okay, semua tu differentiate dah. Okay. So bila kita differentiate, kita akan dapat okay, 2/3 x power of negative 1/2 plus 1/2 x to the power of negative 1/2. Okay. Kemudian, okay, now, apa lagi benda yang particular untuk chapter 8 ni? Benda yang paling particular untuk chapter 8 ialah penulisan jawapan akhir kamu. Pastikan penulisan jawapan akhir kamu adalah yang bentuk yang paling simplest. Okay, bentuk paling simplest. Bermaksud, contoh macam soalan E ni, okay, x power of negative 1/3, x power of negative 1/2, kamu kena pandai-pandai lah macam mana nak tulis bagi bentuk cantik. So ni ialah final answer. Okay, kita tak nak negatif di atas kan. So bila kita nak negatif di atas, so negatif letak di denominator. Jadinya 2/3x. Pastikan bila kamu tulis tu, tulis dengan saiz yang betul. So that tak confuse lah. 2/3x, 1/3. Okay. Plus 1/2 set x. Macam tu. Okay. 1/3 pastikan bila kita nak uppercase kan dia, lowercase dia padah tak. 1/3 tu lebih kecil ya. Okay. 3x 1/3. Macam tu. Okay, yang F pula. Okay, F pastikan kamu tulis dalam bentuk yang mudah untuk diselesaikan. Contohnya 1/x power of 4. Okay, kita rewrite dulu dalam bentuk x to the power of negative 4. Set x ialah x to the power of 1/2. Okay, kemudian x 1/3. Okay, so kita differentiate lah macam biasa nah. Okay, untuk term yang pertama negative 4. Okay, negative 4 letak depan, x negative 4 minus 1. Okay, kemudian minus 1/2 letak depan, x 1/2 minus 1. Kemudian plus 1/3 x 1/3 minus 1. Nampak tak? Follow macam tu. Okay. Okay. Kemudian tulislah dalam bentuk simplest form. Okay, dan kemas cantik.
soalan tak? Tak ada madam. Tak ada lah. Good. Number 3. Differentiate each function with respect to x. Sama je berulang lah. Berulang. Okay, benda yang sama saja. Okay, tak ada yang complicated kat sini. Apa yang dia nak ketengahkan kat sini ialah how you solve the problem. Contoh diberi soalan yang macam ni. Macam mana nak solve? Okay, relax. Kita expand dahulu. Expand. Nah? Once kita dah expand, barulah kita solvekan dia. Nampak? Okay? Madam, saya ada soalan. Ya. Yang mana? Contoh soalan 3A, dia tak bagi function contoh macam y, selalunya function sama ada dia bagi fx ataupun y kan, equal to equation. Yes? So soalan 3A ni dia tak bagi. Kan? Saya nak tanya apa maksud dekat lecture ada dia tulis operator. Maksudnya macam d over dx. Oh, d over dx maksudnya okay, contoh macam ni. Bila soalan nombor 3 dia tak bagi tahu. Okay, dia tak bagi tahu function tu fx ke y ke z ke. So kamu boleh rename saja. Contoh z equals to x4 plus 3x squared minus 5x. So dz over dx equals to 4x cubed plus 6x minus 5. Bermaksud, okay, maksudnya apa? Kamu kena tahu bila kamu differentiate, kita differentiate function with respect to x. Okay, sebab tu dekat lecture, dia akan bagi operator. Operator dia apa? Dia bagi ni, dx. So di sini, okay, di sini ni, okay, kamu boleh isi z ke, f ke, y ke, k ke, l ke, tak kisah. Okay, yang paling penting apa? Yang di bawah ni. Allah. Yang paling penting yang bawah tu. Dx ni. Macam mana? Kan, madam? Ya. Cuba madam tengok dekat page 2 lecture. Lecture yang tu ke? Ha. Okay, sekejap ni tengok. Beda yang tu. Yang ni dah. Gila. Okay. Lecture 1 page 2 sebab saya faham lain tu. Sekejap. Ya. Page 2. Okay, madam, sebab saya faham. Okay, yang second point tu, dia kata d over dx kan, is the operator of some function. Okay, so maksudnya contoh benda yang kita nak differentiate kan adalah x square kan. Okay. So kita saya beranggapan kalau macam dia tak bagi y equal to ataupun fx equal to, macam dia terus bagi equation, saya ingatkan kena tulis d over dx, lepas tu masuk ke equation yang mana dia tak cakap pun sama ada tu y ataupun fx. Madam faham tak? Faham? Sebab tu jawapan saya, kalau madam tengok jawapan saya lain sebab saya pun kurang faham. Bukan, maksud saya jawapan sama. Cara penulisan. Faham? Madam faham kan? Faham? Boleh faham tak kamu? Okay.
Tak apa. Kejap boleh tengok. Share. Share screen tak apa. Okay. So, kalau ikutkan penulisan, okay. Differentiate each function with respect to x. Hidana tadi, betul tak Hidana? Dia dengar suara je. Kan? Okay, kalau ikut maksud Hidana, maksudnya Hidana akan tulis macam ni. dx x4 plus 3x square minus 5x. Betul tak? Saya buat okey. Kan? So, itu maknanya equals to d dx x4 plus d dx 3x square plus lah. Bukan plus kan, minus. Ya, dia lambat rasa. Minus d dx 5x. Betul tak? Buat macam ni, Diana. Saya buat yang first tu je. Yang tu kamu tak pecahkan. Saya tak pecahkan. Okey, tak apa. Okey, ni madam bagi lebih kat kamu. Okey. So kalau pecahkan jadi macam ni lah. Kalau tak pecahkan pun tak apa, tak ada masalah. So bila buat macam ni, kemudian kita akan buat macam ni lah. 4x cube plus 6x square minus 5. Itu jawapan yang sama. Okey. Jadi maksudnya kat sini, okey, maksudnya dekat sini, tak ada masalah pun. Okey. Kalau yang paling tepatnya macam Hidana buat lah. Okay, macam Hidana tunjuk ni. Ini paling tepat. Okay, sebab function ni dia tak merujuk mana-mana y ke ataupun fx ke ataupun fz. No, fz bukan fz. Maksud dia y ke fx ke ataupun zx ke, dia tak merujuk ke mana-mana function. Okay, so bila tak merujuk ke mana-mana function, okay, kamu boleh buat macam yang Hidana buat ni. Ataupun seperti yang lecture kamu tunjuk. Contoh macam ni. Nampak? D over dx is the operator operating on some function of x. Some function of x. So kita akan tulis dalam bentuk ni. Okay. Jadi. Okay. Ada masalah ke yang macam Syauza buat ni? Syauza tak buat macam Hidana. Boleh terima ke macam ni? Boleh. Tak ada masalah. Dia lebih kepada penulisan dan kefahaman. Okay. Penulisan Hidana excellent. Maksudnya Hidana tulis dalam bentuk memang tu bentuk dia. Tapi penulisan Syauza adalah dia kurang sikit benda yang kurang sikit cara penulisan tu. Tapi dia still boleh terima. Still boleh terima, tak ada masalah. Okay. Alright. Cuma dia nak mention kat sini mana-mana function. Okay. Mana function x. Okay. Cara tulis dia macam tu. Ni macam hijau ni. Sekiranya kawan macam Syauza pun tak ada masalah. Boleh. Examiner akan faham. Okay. Tapi yang paling tepatnya kalau Syauza, y equals to x4 plus 3x square minus 5x. Itu. Namakan. Okay. Sebab macam dalam matematik ni kita ada by default. Maksudnya memang benda tu dari dulu-dulu dah diiktiraf bahawa kita guna y prime. Lepas tu kamu kalau kamu tengok, kalau kita lukis graf y equals to x, 2x square, x cube, y, kita tak buat z, kita tak buat k, tak buat l. Benda tu ialah y. B pun okay, B sama, expand, tak ada masalah. Nak buat macam Hidana buat pun boleh. Contohnya buat macam mana? D dx. Okay, bawah tu mesti dx kan. So, x square minus 2x minus 3 pun boleh. Tak ada masalah. Kemudian nak pecah pula. Pecah is term pun boleh. Tak ada masalah. Pun boleh. C. Okay, C simplify dulu lah. Kamu simplify dulu. Okay. Simplify dulu. Nak senang kita simplify dulu. Benda yang boleh simplify, kita simplify. Okay. Kita simplify. Kita akan dapat dalam bentuk yang paling termudah ni. Okay, kemudian baru kita differentiate. Okay, baru differentiate.
Okay, D pun sama. Pastikan tak careless lah. Nah, jangan careless. Okay, ni possible untuk careless. Okay, hati-hati jangan careless. E. Okay, E expand dulu lah. Okay. Oh, madam. Ya. Yang C tu yang C C ke? tu plus Okey, 10 over S cube Yang salah. Plus. Sini. Hati-hati lah no. Dia tak check pula. Tak cross check dengan jawapan madam. Kejap mereka cross check jawapan madam. Kalau ada masalah kat mana ni dah? Bagi tahu aku careless. Sebab ni negatif juga. Okay. Minus salah. So, plus 10x power of negative 3. Ya. Ikut konsep lah kan. N minus 1, so negative 2 minus 1. Please, siapa yang ada masalah tolong tanya. Apa kamu punya permasalahan. Apa yang bermain di fikiran kamu. Tanya. Okay, okay. D pun okay. Tak ada masalah insyaAllah. D okay ke? Tak boleh check. Memang boleh check tak. X. 2/2 set X minus 1/2. Boleh. Ni boleh je kalau kamu tulis macam ni. 3/2 set X minus 1/2. Okay, nak tulis macam ni pun boleh, tak masalah. E, Shauzer kan ni? Buku Shauzer kan? E, Shauzer E. DY/DX kat mana Shauzer? Saya lupa letak. Kat mana DY/DX kamu? Which one? Which row? Row keempat. Row keempat, good. Row keempat. Jangan buat macam ni lah dalam PSPM. Okay. Nanti hilang markah KKS. KKS kot. KKS. Okay, DY/DX equals to 7x5/2 plus. Kamu jangan kata apa? Kamu jangan psycho dengan power yang diberikan. Apa maksud madam? Maksud madam ialah contoh 2x 7/2. Tengok power dia, 7/2. Allah, besarnya 7/2. Macam mana nak buat ni? Kamu jangan psycho dengan benda-benda macam tu. Okay, kamu tengok soalan 1/3 x to the power of negative 5. Oh, ada negatif lah. Negative 5. Kamu jangan psycho. Kamu ikut sahaja dia punya acuan. Kan? Acuan yang diberi, contoh acuan dia ialah macam ni. Fx(x)(n). So, acuan yang diberi ialah apabila kita differentiate, n letak bawah, letak di samping x, so n minus 1. Ikut saja acuan ni. Apa sahaja value of power yang diberi, ikut saja acuan ni. Jadi, untuk yang ni, so 2, so okay, 7/2 letak bawah. X. So 7/2 minus 1. Ikut saja acuannya. Kalau case ni pula 1/3, 1/3 letak di luar. So okay, negative 5 letak bawah. Letak di sebelah X. Okay. Kemudian negative 5 minus 1. Nampak tak? Sebab dia tak minus 1. Jadi minus je lah 1. Okay. Kamu jangan keep on questioning. Keep on rebelling. Keep on fikir. Susahnya takkanlah untuk rebel macam tu saya bila nak solve. Okay. Ikut saja acuan dia. Itu acuan yang dah diberi. Okay. So tak ada masalah.
7x plus 5x over 2 plus 1 over z. Okay, terus salah. Ada soalan tak setakat ni? Ni yang basic punya. Tak ada, madam. Ada lah, dia benda basic je. Okay. Alright, so nak proceed yang 222. Dia macam dia kata lah, chapter 8 memang dia tak banyak bunga-bunga. Okay, dia tak banyak pun bunga-bunga. Ni anak banyak bunga-bunga ni, chapter 9. Chapter 9 dia ada bunga-bunga dia. Chapter 8 dia bagi straightforward lah. Differentiate. Differentiate biasa factor lah. Differentiate. So differentiate saja. So kena banyakkan latihan lah. Okay, 222, mari kita tengok 222. Find dy dx for the following function. 1 over 5x plus 2. Okay. So now, kita akan masuk ke quotient rule. Okay, 222 of 7. Quotient. Apa clue ataupun tips ataupun hint nak tahu kita guna quotient rule? Rule dia mudah sahaja. Mudah. Kamu nampak dua function yang dibahagi. Contoh ada fx, satu function di atas, satu function yang di bawah. Kamu kena ingat bila madam kata function, kita dah belajar chapter 5 function. Function ada banyak. Constant pun function. Linear function. Quadratic function. Cubic function. Okay. So apa sahaja yang ada di atas dan di bawah. Okay. Ada numerator dan denominator. Jadi kita guna quotient rule. Okay. Selain itu. Okay. Selain itu. Kita boleh ubah quotient rule menjadi product rule. Jadi step seterusnya. Kamu akan decide. Kamu nak guna quotient ataupun product. Which one yang kamu familiar dan which one yang kamu yakin. Maksudnya di sini, okay, differentiation kamu boleh bermain dengan formula. Kamu boleh ubah acuan tu. Okay, sama ada kamu nak ubah resepi yang sama, okay, resepi yang sama nak guna bentuk star ke, kamu nak guna bentuk bulan ke, nak guna bentuk love ke, tapi rasa dia sama saja. Okay, macam quotient dengan product rule ni lah. Okay, benda yang sama, guna je quotient, guna saja product, hasilnya akan dapat sama. Okay, akan dapat sama. Kamu mungkin akan dapat hasil yang berbeza, tapi berbeza dari segi penampilan. Tapi dari sudut dia punya penulisannya sama. Okay, penampilan ni nampak lain, tapi dia orang yang sama sahaja. Okay. Baik, jadi bagi tengok. Kalau kita tengok, ada numerator 1 over. Denominator 5x plus 2. Jadi dalam kepala otak kamu terus keluar quotient rule. Terus keluar quotient rule. Jadi macam mana kita tengok quotient rule? Okay, quotient rule ialah, okay, kamu akan define numerator ialah u dan denominator ialah v. Ni fix tetap. Okay kelas, ni tetap. Jangan pandai-pandai ubah pula. Kamu pandai-pandai ubah numerator v, denominator u. Bukan numerator u, denominator v. Jangan pandai-pandai ubah. Ni fix. Okay. So numerator u, denominator v, u equals to 1, u prime equals to 0, v equals to 5x plus 2, so v prime 5. Okay. Kemudian step seterusnya, masukkan dalam acuan dia. So ini ialah acuan quotient rule. Okay. So kita masukkan. Okay, v du dx. Yang ni dengan yang ni. Okay. 5x plus 2 times 0 minus 1 times 5 over v square. V square. Ingat v square bukan u square. V square. Okay, so divided. Alright, dapat. Selalu towards the end of this chapter. Soalan yang familiar yang selalu student tanya. Madam, chapter 8 dia bagi formula tak? Itu soalan yang pelajar akan tanya. Chapter 8 bagi formula tak? Chapter 8 dia bagi formula. Sangat-sangat senang. Okay.
Okay, so kamu boleh belek je formula tu. Tak payah nak ingat. Tak payah nak tahu-tahu perotak V du dx minus U dv dx. Okay, dia bagi formula ya. Rumus diberikan. Okay, so macam tu sajalah. Negative 5. Okay, negative 5 lah kan. Yang ni times 0 akan dapat 0. So negative 5 over 5x plus 2 square. Any question? Class? Ada soalan tak? Jangan tidur ah. Ya, ya Jana. So sebenarnya kalau soalan macam ni pakai general power rule pun tak apa kan? Boleh. Tak ada masalah. Betul tak saya faham macam ni? Macam mana? Okay. Okay. Kan 1 over 5x plus 2. Okay. Kita tahu yang 1 tu adalah constant. Okay. So maksudnya macam ni, bila kita tukar dia akan jadi akan jadi general power rule lah. Tapi kalau dia soalan bagi macam Dah. sebab dia constant kan, dia punya numerator. Ya. Okay. Tapi contoh kalau soalan buat 2x plus 2 over 5x plus 2. Okay. So yang ni kita tahu memang obviously akan pakai quotient rule. Dan dia juga boleh tukar kepada product rule. Sebab sebab dia punya numerator ni bukan constant. Dia macam orang panggil apa? Function kan? Yes. Yes. Function and function. So kalau constant namanya general power rule. Kalau dia bagi function juga ada dua macam ni, dia bagi product rule. Yes. Yes. Okay. Yes. Boleh. Okay? Boleh. Yang ni yang Madam kata kamu boleh bermain dengan rumus dan juga rules. Okay? Kamu boleh bermain dengan rumus dan rules. Okay, contoh macam yang Ida nak cakap 1 over 5x plus 2 kita boleh guna dalam bentuk general power rule. Jadi Madam tak sentuh general power rule. Okay? General power rule. Kemudian okay, Madam cakap dengan tu general power rule. Contoh yang kedua, okay, ni contoh yang pertama. Contoh yang kedua, sekiranya diberi numerator dengan denominator, kita tengok soalan ni. Kalau kita tutup yang ni. Okay, kita tengok soalan tu ada numerator dengan denominator. So, bila kita tengok, okay, ni tutup dulu kan. Kita tutup dulu yang ni. Kita tengok tu, oh, mesti guna quotient. Dan kepala mesti guna quotient. Tapi, ada student, dia kalau boleh nak elak quotient. Dia nak elak quotient, dia tak mahu guna quotient. Dia nak guna product. So kalau dia nak guna product, dia boleh rephrase atau rewrite dalam bentuk ni. 2x plus 2, 5x plus 2 power of negative 1. Okay, so jadilah product rule. Okay, kemudian persoalan seterusnya. 5x plus 2 power of negative 1. How to differentiate? How to differentiate this one? Okay, so my medium tunjuk balik yang my medium tu. Okay, kita akan ada general power rule. Kita ada general power rule. So kejap, general power rule kita ialah okay. So ini adalah general power rule. Okay. General power rule ialah di mana sekiranya kita diberi fx, function fx dan power of n. Okay, power of n. Jadi dx power of n equals to, okay, macam mana kita differentiate? N letak bawah, fx maintain dulu, n minus 1. Okay, differentiate
ialah general power rule. Okay. And letak bawah fx ni maintain. Apa sahaja function yang diberi fx yang colour merah ni maintain. N minus 1 dan yang colour hijau ni ialah hasil differentiate fx yang merah tu. Okay. Contoh. Okay, Madam bagi contoh. Madam bagi contoh mudah lah tadi. dx 5x plus 2 negative 1. Okay. So, ikut acuan dia n. Okay, ni n. N letak bawah. Oh, n sini ialah negative 1. Nampak negative 1. Ni kan negative 1. So, negative 1. Okay, maintain dulu. 5x plus 2. Negative 1 minus 1. Okay. Differentiate fx. Nah, ni differentiate yang dalam ni. Differentiate dalam ni. Differentiate dalam ni. Kita akan dapat 5. Okay. So, kita akan dapat negative 5. 5x plus 2. Negative 2. Which means negative 5. 5x plus 2 square. Okay. Jawapan sama saja. Okay. Jawapan akan dapat sama macam Shauzer dulu. Jawapan akan dapat sama. Okay. So, it's up to you lah. Kamu nak guna product rule, nak guna quotient rule, mana-mana rule, tak kisah. Asalkan konsep dan acuan kamu tepat. Jangan careless. Okay, itu ialah general power rule. Okay. Jadi, kalau kamu susah nak ingat formula, biasalah mula-mula kan. Dah lah banyak, ada 8 rule tu kan. Sambil buat tu, tengok rule mana nak pakai, rule mana nak pakai. Jangan belagak. Okay, jangan belagak. Nak solve tapi tak tengok rule. Jangan belagak. Kita proses belajar. So, bila proses belajar tu, belajar je lah. Tengok rule dulu. Okay, bagi familiar, bagi mahir dulu. Okay, kemudian barulah kamu buat soalan macam test, quiz. Okay. Baik, so yang B. Okay, tadi yang 1 settle. Yang B, dy dx. Right. Okay, so ni kita melibatkan general power dulu lah. Nah. Okay, diberi ni function fx. Nah. Fx kita ialah 2x5 minus x square. Okay. Jadi f prime kita ialah 10x minus 2x fx. Nampak? So, dy dx. Okay. So, yang colour merah ni apa? Yang colour merah ni yang Madam buat ni ialah Madam buat fx dulu. Madam nak passing dulu. Okay. Tapi kalau kamu nak buat sekali harum macam yang Shauzer buat pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Ni Madam cuma buat step by step ataupun dalam bentuk slow-mo. Slow motion. So, dy dx equals to, okay, mengikut acuan dia. Okay, ni acuan dia. Acuan dia ialah n letak bawah, fx maintain, n minus 1. Kemudian f prime. Ni acuan dia. Okay. So, dy dx. Okay, maksudnya kita dah nak melalui proses differentiate ni kan. Kita nak melalui. So, dy dx. Okay, n kita ialah 8. Okay, so 8 letak di sebelah fx. Fx. Tulis balik fx kita. 2x5 minus x square. N minus 1. 8 minus 1. Okay, and then ambil hasil differentiate fx, which is ni. So, 10x minus 2x. X power 4. Ha? X power 4. Sorry. 4. Okay, 10x power 4. Okay. So, selesaikanlah. So, kita dapat A. 2x5 minus x square. 7. 10x4 minus 2x. Okay, kita akan dapat macam tu.
Kemudian seterusnya, apa step kita seterusnya? Step seterusnya ialah kita kena bagi, yang ni yang susah ni. Okay, yang ni yang susah. Kamu dapat dah selesaikan differentiation. Tapi bentuk termudah. Final answer kamu tu apa sebenarnya? Okay. Jadi kat sini kita akan cari apa yang boleh di-factorize. Okay, apa yang boleh di-factorize. Bila kita kata factorize bermaksud factorize term yang sama. Term apa yang sama nak? Okay, so kita tengok kat sini ada kita boleh buang 2x. Okay, 2x ni kita buang. Kita factorize 8 2x. Okay, let's formkan. Kita factorize yang tu. Term mana yang kita boleh factorize? Function mana yang kita boleh factorize? 2x5 minus x square ataupun 10x4 minus 2x. Yang mana satu kita boleh factorize kelas? Dana, yang mana satu kita boleh factorize, Dana? Yang belakang 10x power 4. 10x power 4 minus 2x. Kenapa 2x power 5 minus x square kita boleh factorize? Sebab dalam DV2 tak ada satu. Ya. Tak. Kan? Apa indikator kita nak factorize term tu? So kamu kena faham nah, di sini kita ada dua term. Apa maksud dua term? Term pertama, term kedua. Okay. 2x power 5 minus x square power 7. 10x power 4 minus 2x. Soalan madam. Yang mana yang kita boleh factorize? Yang pertama atau yang kedua? Okay. Shauza, yang pertama atau yang kedua, Shauza? Yang kedua. Kenapa? Yang kedua. Kenapa bukan yang pertama? Yang pertama dia ada power 7. Good. Yang pertama dia ada power of 7. Nampak ni power of 7? Ni power of 7. So bila power of 7 memang kita tak nak kacau dia. Kita tak boleh nak usik dia. Nah, sebab apa? Sebab dia tak bagi tahu identiti diri dia sebenar siapa. Dia ada power yang tersembunyi. So kita tak boleh nak kacau dia. So yang mana yang kita boleh kacau? Kita boleh kacau yang power of 1 kat sini. Sebab apa kita boleh kacau power of 1? Sebab dia dah tunjuk diri dia yang sebenar. So bila kita dah tunjuk diri yang sebenar, kita dah tahu dia siapa. Jadi kita boleh kacau. Okay? Nampaklah. Okay, so ini power of 1. So yang power of 1 yang kita boleh kacau. Sebab tu kita ambil power of 1 ni dan kita factorize. So daripada power of 1 kita factorize 2x. So daripada factorization hasilnya akan dapat 5x cube minus 1. 2x 5 minus x square. Power of 7. Faham tak? 2x power of 5 tu minus x square power of 7. Okay. So kita akan dapat 16x 5x minus 1. 2x power of 5 minus x square power of 7. Okay. So kamu kena tahu skill-skill dia. Okay. Di sebalik acuan, di sebalik form yang ada. Okay. Nak tulis jawapan akhir, kamu kena tahu skill. Nak factorize. Benda apa yang kamu nak factorize? Yang mana satu yang boleh factorize? Okay. B. Right, C. Okay, C. Ikut kamu lah. Nak buat quotient boleh. Okay, nak buat quotient boleh. Nak buat
nak buat produk pun boleh. Produk, bukan produk lah, general power rule. General power rule pun boleh, tak ada masalah. Kalau buat Gaussian pun tak ada masalah. Mungkin kamu akan dapat yang pelik-pelik sikit. Nak dapat pelik-pelik. Bila dapat pelik-pelik tu, kamu kena cuba bagi dapat jawapan akhir kamu dalam bentuk simplest form. Okay? Dalam bentuk simplest form. Macam yang Syauza buat ni, dia buat general power rule lah. General power rule. Okay? Dia naikkan 3x cube minus 6. Okay? So, jadi negative 4. So, sini fx kita ialah 3x cube minus 6. Jadi, f prime x kita ialah 27x. Betul ke soalan ni? 3x cube minus 6 ni? Bukan 3x square. 33. 9 lah, ya Allah. Minit 3/3. Sorry. 3 kali 3, 9. Beda yang salah. So, 9x square. Alright. Okay, 9x square. Jadi, kita ikutlah acuan dia lah. Acuan dia. Sekejap. Okay. So, fx equals to 3x cube minus 6. So, f prime x equals to 9x square. Jadi, kalau masuklah acuan dia. So, n, ni n ya. Ni n. So, n di depan. Ni n minus 1. Ni ialah f prime. Nampak tak? Fx dia tak berubah. Okay? Okay, tak ada masalah. Boleh tak? Ada soalan? Tak ada? Semua okay? Kelas, are you okay? Are you with me? Tak tidur? Tak. Tak tidur. Okay, good. Irman? Fauzan? Adam? Okey. Okay, tak tidur? Okay, madam. Okay, jangan tidur. Okay. Seterusnya ialah y equals 6x cube and 6x square minus 1. Okay, so bumbung ni kita buka dulu bumbung. Jadi 1/2. Jadi 1/2. So dy dx. Nampak? Ni general power rule jugalah. Ni n kita. Ni n. Ni fx kita. So n letak di sebelah fx. Fx maintain. Ini ialah f prime x. Okay. And then simplify your answer. Alright, D. Tak ada masalah. Biar dah. Sekejap, lagi kot. Okay, D. Tadi sampai D ya. Okay. Untuk soalan seterusnya dia dah nyatakan dah. Use product rule. Use product rule. Bila dia kata use product rule, kena guna product rule lah. Kena guna product rule. Jangan guna rule lain. Ada soalan mana? Ada kat lah tugasan individu kamu. Bila mana tengok tugasan individu kamu. Bila tak pernah ajar pun buat macam tu. Matrices. Tiba-tiba ada yang buat macam tu.
Mana dia dapat tu kan. Tapi nasib baik dah seorang dua je kot yang buat macam tu. Okay, apa yang Medina Habang cakap ialah bila soalan kata nak product rule, guna product rule. Jangan guna bentuk lain, jangan guna benda lain. Okay. So y equals to x, set x minus 1, u equals to x. Nampak? Dia pecah. Okay, dia pecah. Bila product rule, tak ada masalah lah. Kamu nak let yang ni v, yang ni u. Kamu nak let yang ni v, yang ni u ke, yang ni u, yang ni v ke, tak ada masalah. Okay, sebab dia punya sebab dia punya formula dia tambah. Okay, dia tambah, dia tak effect apa pun. Okay, janji dia cross formula. V dengan u prime, u dengan v prime. Okay. So, u, selalu kita buat u lah kat depan lah. Yang tu u, ini v, u v. So, u x, v set x. Minus 1. Okay. So, kita buka dulu x minus 1, power of 1 over 2. Du dx equals to 1. dv dx equals to 1 over 2. Okay, tak ada masalah. Okay. Selalunya, bila buat dv dx ni, kita dapat negatif 1 over 2 ni kan. Yang ni tak perlu lagi, tak apa. Tak perlu lagi, tak apa. Maksud madam ialah, jangan buka lagi 1 over 2 jadi bumbung. Sat lagi ke bawah-bawah tu kamu nak solve kan. Kamu nak solve dulu. Towards the end, akhir sekali baru kamu tukar jadi bumbung. Akhir sekali baru tukar jadi bumbung. Madam tak kata salah. Madam cuma sarankan tak payah tulis lagi. Tak payah tulis lagi. Nanti ikut saya kamu kena tukar balik. Okay. So uv prime plus vu prime. Tak ada masalah. U, v prime. Okay. Plus vu prime. Okay. Okay, untuk step yang kedua ni lah. Step yang kedua ni. Okay. Kamu buat apa? Samakan penyebut lah. Okay, x over 2 set x minus 1. Okay, plus set x minus 1 over 1. Okay, so macam mana kita nak selesaikan? Relax. Okay, kita nak selesaikan mudah saja. Okay, kita samakan penyebut. So, bila kita samakan penyebut, kita akan dapat yang ni times 2 set x minus 1. Yang ni pun atas sama lah times 2 set x minus 1. Dia follow saja. Dia follow. Okay. Okay, alright. So, bila kamu simplify, kamu akan dapat lah. Alright. Good. Bagus. Okay, kelas. Kesalahan student. Okay, kamu jangan pandai-pandai pula. Kamu nampak atas ni ada 2. Sini pun ada 2. Oh, potong. Dia pergi potong. Jangan pandai-pandai potong macam tu. Salah dah. Okay, konsep potong salah tu. Gerak kepala tu. Konsep potong yang betul ialah bila kita dapat macam ni, contoh bila ni contoh. Ni. Tu baru betul. Okey. Hati-hati. B, tengok B. Pun sama. Okey. Tengok lebih berkemahiran saja. UX V5 minus X. So yang ni pun general power rule general power rule. So ni N equals to 3. So Fx kita ialah 5 minus X. So F prime X equals to negative 1. Okay, negative 1.
Jadi masukkan dalam acuan dia. So bila masukkan dalam acuan, N letak depan. So ni N minus 1. So ni ialah F prime X. Nampak? Okay. Kemudian buatlah product rule. Okay. Again, kamu mesti boleh buat sampai kat sini. So buat sampai kat sini. Step seterusnya. Kamu nak factorize. Okay, bila nak factorize. Okay. Kalau kamu tengok di sini, ada term yang sama. Ini apple, ini pun apple. Nampak tak? 5 minus X, 5 minus X. Benda yang sama. Ni apple, ni apple. Jadi kita boleh factorize. Macam mana kita nak factorize? Kita ambil apple yang bilangan sikit. Okay, maksud bilangan sikit tu, power yang paling rendah. So, power yang paling rendah ialah power of 2. Jadi, kita factorize 5 minus X square. Okay, letak di luar. Jadi, apa yang tinggal? Yang tinggal ialah negative 3X yang ni. Untuk term yang pertama. Plus 5 minus X power of 1 sahaja. Sebab apa? Sebab kita dah ambil kuasa 2 dia ni. Ni kat 3 ni. Kita dah ambil kuasa 2 dia di luar. Nampak tak kita factorize? Kamu yang ni skill factorization ni kamu kena master lah. Okay. Skill factorization ni. Dalam chapter 8 differentiation. Yes. Factorization memang kamu kena kuasai betul-betul cara nak factorize tu. Sebab apa? Sebab jawapan akhir kamu kena dalam bentuk yang termudah. Possible kamu akan hilang markah akhir. Markah akhir. Satu markah akhir kalau kamu tak dapat bagi dalam bentuk yang termudah. Okay. Okay, 5 minus X square. So yang ni kita boleh expand lah. Sebab ni power of 1 kan. Bila power of 1 kita boleh buka. Okay, plus 5 minus X. So negative 4X plus 5. Dapat macam ni. Okay. Alright. Syawza? Can I explain? See? Si question dia y sama dengan x square plus 1 square 1 plus x cube. So u kita ialah x square plus 1 square, v ialah 1 plus x cube. Then kita differentiate x square plus 1 square guna general power rule. Good. Yang power 2 itu ialah n, so bawa ke bawah jadi 2. Then x square plus 1 kita differentiate akan jadi 2x. So u prime kita 2 times x square plus 1 times 2x. Then jadi 4x x square plus 1. Okay. V kita 1 plus x power 1 plus x cube. Then 3 itu bawa ke depan jadi 3. 1 plus x kita differentiate akan jadi 1. So 3 times 1 plus x square times 1 akan jadi 3 times 1 plus x square. Then dy dx uv prime plus vu prime. Dia akan jadi x square plus 1 square times 3 times 1 plus x square plus 1 plus x cube times 4x times 4 square plus times x square plus 1. Then dia ambil keluar faktor yang sama, iaitu x square plus 1 and 1 plus x square. Ambil yang power yang lowest power. So x square plus 1 times 1 plus x square, then bigger bracket x square plus 1 times 3. Sebab kita ambil keluar x square plus 1 power 1 only. So yang asal x square plus 1 square, so kita kena ada lagi 1 x square plus 1 times 3 plus 1 plus x times 4x. So kita simplify dulu yang berada dalam
bracket besar itu. So akan jadi x square plus 1, 1 plus x square, 3x square plus 3 plus 4x plus 4x square. Then x square plus 1 times 1 plus x square times 7x square plus 4x plus 3. Okay, good. Any question? Macam ni lah basically soalan chapter 8. Yes. Nah, banyak term. Satu, operasi tu melibatkan 2 term. Okay, operasi melibatkan 2 term. Tapi dalam satu term yang pertama ada 2 term kecil. Okay. Dan term yang kedua tu ada 2 term kecil lagi. Nampak tak? So kat sini kamu kena identify kamu nak factorize yang mana. Nak factorize yang mana dan power yang mana. Okay. Bila kita factorize, kita ambil power yang paling rendah. Okay, macam madam highlight colour yellow. Nampak tak? Colour yellow ni ialah benda yang sama. Apple. Yang colour hijau ni ialah benda yang sama. Anggur. Contoh lah. Nah. So sini x square plus 1. Sini pun ada x square plus 1. Bermaksud ada x square plus 1 power of 1. Jadi kita factorize kan x square plus 1 power of 1. Satu, nampak ni? So ini ialah factorization yang pertama. Okay. Kemudian factorization yang kedua ialah 1 plus x square dengan 1 plus x cube. Jadi mana yang paling rendah? Yang paling rendah ialah square. Jadi kita factorize yang ni. Okay. Bila dah kita factorize yang tu letak di luar. Kemudian baru kita inspection. Maksudnya kita check. Term yang pertama. Apa benda yang kurang? Okay, apa benda yang kurang? Untuk term yang pertama. Okay dah. Ni term pertama. Okay, ni term pertama. Dan ni term kedua. Untuk term yang pertama. Okay, ada x square plus 1 square. X square plus 1. Oh, ni power of 1. Nampak tak power of 1? Jadi dia kurang satu lagi. So kita kena letak dia lah. Okay. Kemudian ada 3. Okay, so kita letak 3. 1 plus x square. Oh, dah ada dah kat luar. Tak payah letak. Nampak tak? Dekat luar dah ada dah 1 plus x square tu. So tak perlu letak lah untuk term yang pertama. Okay, plus. Now kita tengok term yang kedua pula. Term yang kedua ada 1 plus x cube. Okey, kita tengok di luar yang kita factorize ada 1 plus x square sahaja. Oh, dia kurang 1 kuasa. Jadi kita kena letak 1 plus x ni power of 1 lah. Kan? So 4x ada tak kat luar? 4x tak ada kat luar. So 4x letak. And then x square plus 1 power of 1. Oh, dah ada dah kat luar. X square plus 1 power of 1. So tak perlu letak lah. Jadi memang kamu kena main dengan factorization ni banyak. So banyakkan latihan. Banyakkan latihan. Okay. So next step ialah yang kamu factorize ni. Ni benda factorize ni jangan usik. Biar kat dia. Biar kat dia. Ni yang colour hijau ni. Yang colour hijau tu tak boleh usik. Bukannya highlighter. Pen madam yang colour hijau. Pen yang colour hijau ni tak payah usik. Okay. Kamu usik yang bracket color merah. Yang bracket color merah tu baru kamu usik. Usik dia. Sampai dapat simplest form. Tu teknik dia. C, D. Okay, D. Ceng An. Tolong Ceng An explain. Okay, the question y equals to x cubed third x square plus 2. And then let u equals to the first term x cubed. And b equals to the second term square root x square plus 2. Then u prime equals to take the 3 to in front. And then 3 minus 2. 3x squared equals to 3x squared. Okay, good. And then the v can change the power to 1 over 2. And then use general power rule. Good. Take 1 over 2 in front. Then 1 over 2
minus 1. The power 1 over 2 minus 1. And then differentiate inside the bracket 1 become 2x. And then times with the 1 over 2. So equals to x bracket x squared plus 2 power negative 1 over 2. Good. And then the x squared plus 2 power negative 1 over 2 go to denominator, become x over third x squared plus 2. Okay. Then dy dx, use the uv prime plus vu prime. Okay. And then times into x cubed times x. So become x power 4 plus x squared plus 2. Become same denominator. So become x squared plus 2 times 3x squared. And then times the bracket inside. So become x power 4 plus 3, x power 4 plus 6, 6x squared. Yes. Over third x squared plus 2. Then x power 4 plus 3, x power 4 become 4x power 4. Okay. And then last. And then factorize, take out 2x squared. So become 2x squared plus 3. Yeah. Alright. Okay. Okay, so sampai di sinilah. Sini kan. Kamu akan dapat macam ni. X4 over set x square plus 2 plus 3x square set x square plus 2. Ni sama saja lah. Ni denominator dia over 1. Jadi, bila kita nak selesaikan benda yang macam ni, kita tak boleh selesaikan. Okay. Sebelum selesaikan, kita kena samakan denominator terlebih dahulu. Okay. Sebelum samakan denominator terlebih dahulu, kita kena set x square plus 2. Atas pun set x square plus 2. Nampak tak? Okay. Sebab tu, okay, last kali dia akan dapat macam ni lah. Okay, denominator sama dah. X4 plus 3x square. Nampak tak? Set A, set A. Set A darab set A akan jadi A. Nah, so ni akan jadi x square plus 2. Over set x square plus 2. Okay, lepas tu jadi macam ni. Nah. Okay. Dia samakan penyebut tu. Alright, settle number 3. Differentiate the following by using quotient rule. Okay, kamu buatlah quotient rule. Okay, madam bukan madam malas nak tunjuk, tapi konsep dia sama saja nah. Sama je. Okay, UV ni kamu kena factorization. Factorize tu yang masalah sikit. Boleh madam proceed ni? Cepat ni. Ada tak yang kamu nak madam sentuh? B. Kalau salah mungkin careless lah. Kalau ada salah mana-mana mungkin careless. Jawapan akhir betul tak? Negative 2x power of 5 over 3. Mana dia? Mana dia tengok?
x. Okay, negative 2x. Five over 3 kan? Betul ke semua? Jawapan ni betul ke? Okay. Betul. Over 3. Jawapan dalam buku apa? Betul lah jawapan buku. My class. Betul madam. Betul lah jawapan buku. One, two. Mana dia? Okay, betul lah. Alright. Okay, tak ada masalah. C. Okay, C ni jangan, kamu jangan psycho lah. Macam mana kata, relax. Kita pecahkan lah. 3x plus 2 square atas. And then 2 minus x square. Kat bawah. Okay. Kemudian yang numerator guna general power rule. Denominator pun guna general power rule. Okay. Lepas tu, baru kita buat quotient rule. V du dx minus u dv dx. V du dx minus u dv dx. Pastikan kamu jangan salah. Okay. Dia tak masalah. D pun sama. Kita pecah lah. Kita pecah. Okay, atas 1 over 2. Denominator pun 1 over 2. Kemudian V du dx. V u prime minus u v prime. Okay, ada soalan tanya. Dia nak go through je ni. E pun sama je. Tak ada benda yang mungkin kat bawah ni lah kamu bermasalah nak factorize. Tengok betul-betul factorization tu. Yang macam Medan cakap. Oh, show. Soalan show. Soalan show simple je. Show je lah. Dia so differentiate ni. Nampak differentiate. So differentiate lah dia. Bila differentiate tu kamu akan dapat lah. Show. Show ni. Okay. Show lagi. Dia B pun show juga. Okay. So tutur tu settle. Settle tutur tu. Ada soalan tak? Ada soalan? Sebelum kita stop. Benda tak stop dah ni. 1 and 2. Settle hari ni. Okay. Boleh? Boleh nah. So basically tutor 1 and 2 dia akan cover okay. Tutor 1 and 2 medium dah cover sampai chain rule tak masuk lagi. Okay, kalau kamu tengok kat sini ada chain rule kan. Chain rule medium tak sentuh lagi chain rule. Okay, yang ada pun 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 8 general power rule. Okay, yang tu je untuk tutor 1 and 2. Okay, nanti tutor 3 kita akan sambung. Ni banyak lagi ni. Chain rule, second order tak masalah kan. Okay,
exponential function, logarithmic function, implicit differentiation. Okay. Jangan risau, yang lain tu mudah saja. Okay, yang paling penting lah ni factorization yang macam Madam pesan tu. Jawapan akhir, kamu nak kena factorize tu, pastikan kamu mahir dulu cara nak factorize. Buat latihan banyak. Nah, Madam dah bagi macam tu. Madam dah bagi macam-macam dah modul kat kamu. Perfect score ada, clever math ada. Perfect score, clever math. Awesome ada. Okay. Buat banyak latihan dalam tu. Okay. Bila kamu buat banyak latihan tu, once dah siap, buat lagi sekali. Buat lagi sekali. Walaupun soalan yang sama, tak ada masalah pun kalau kamu nak ulang-ulang buat so that kamu ingat. Okay. Alright. Dah hantar kat tu dulu. Ada apa soalan?